Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar hari ini murid-murid? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Berjumpa lagi kita dalam sesi PDPR minggu ke-34 bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 5. Kita masuk tajuk baru iaitu menyejukkan badan dalam bidang kecergasan. Minggu lepas kita dah belajar mengenai tajuk memanaskan badan, iaitu sebelum kita melakukan aktiviti latihan. So menyejukkan badan ini selepas ataupun selesai kita melakukan aktiviti latihan. Dah habis dah, maksudnya dah tamat. So kita akan melakukan menyejukkan badan. So dalam menyejukkan badan ni terdapat dua aspek yang penting, iaitu kita melakukan regangan secara statik dan boleh juga secara dinamik, iaitu kita untuk menurunkan kadar nadi kita supaya kita nafas kita tidak lagi tercungap-cungap, tidak lagi kepenatan kan. So kita lihat aktiviti apa yang kita boleh lakukan. So dan dinamik adalah kita berjalan perlahan ataupun berlari perlahan. Kamu boleh rujuk pada buku teks kamu Ustaz 61. Sudah beritahu kat situ berjalan perlahan ataupun berlari perlahan. So cikgu sarankan berjalan perlahan lah. So berjalan perlahan sambil kamu tarik nafas dan hembus dan lepaskan kan. So berjalan, selepas berjalan kamu boleh buat aktiviti regangan secara statik. Apa itu statik? Dia tak bergerak lah. Berada di satu tempat sahaja, yang untuk fokus kepada setiap otot dalam badan kita ni. So badan kita ni ada otot-otot yang ada nama ni, yang khusus. So kita lihat yang kedua ini, iaitu otot tricep. Otot tricep ini berada di bawah lengan, atas bicep, bawah tricep. So ada langkah dia untuk kita regangkan supaya otot kita tadi dalam keadaan kembali kepada asal. Tricep. Yang ketiga adalah otot trapezius. Trapezius di bahagian belakang ni, bahagian kepak kamu tu, bahagian belakang badan tu. So itu nama ni otot trapezius. So kamu boleh lakukan regangan ini mengikut dalam buku yang telah kamu baca. Yang keempat, otot gastrocnemius. Gastrocnemius ini berada di mana? Di belakang ataupun di bahagian betis. Betis kamu tu. So kamu kena buat regangan statik supaya ia tidak lagi tegang, tidak lagi keras kan. So seterusnya otot hamstring. Hamstring ini berada di bahagian belakang peha. Belakang peha ni, selalu pemain bola ni bila tak cukup warm up ataupun tak cukup memanaskan badan, regangan, so dia akan mengalami kecederaan hamstring di bahagian belakang peha. Otot yang terakhir adalah otot quadricep. Quadricep di depan peha. So ada langkah-langkah dia untuk kamu buat regangan supaya otot tadi kembali dalam keadaan normal. Dan yang paling penting untuk mengelakkan daripada kelesuan otot. Ni selepas kita lakukan aktiviti kan, so, otot kita semua tegang, dalam keadaan yang tegang. So kita kena kendurkan balik dalam keadaan biasa. So ini adalah kepentingan ataupun contoh-contoh yang kita boleh lakukan selepas kita melakukan aktiviti fizikal yang berat. So jangan lupa supaya elakkan kecederaan lah. Nanti bila otot kita masih tegang, so kita rasa malam-malam tu sakit. Lepas kita lakukan aktiviti petang kan, malam rasa sakit lah. So sebab apa? Sebab kita tak melakukan aktiviti menyejukkan badan. Boleh kan? Kita sambung sedikit lagi mengenai pendidikan jasmani. Minggu ni kita masuk pendidikan kesihatan. So dalam bidang kecergasan ini, so kita lihat tadi ada memanaskan badan dan menyejukkan badan. So ada perbezaannya. So apa itu perbezaan memanaskan badan dan menyejukkan badan? Yang pertama, memanaskan badan ini dilakukan sebelum aktiviti latihan. So menyejukkan badan selepas. Memanaskan badan, intensiti latihan itu lebih tinggi lah. Lebih tinggi, maksudnya kita untuk meningkatkan apa? Kadar nadi dan meningkatkan suhu badan supaya kita bersedia untuk melakukan latihan. Tetapi beza dengan menyejukkan badan, kita akan melakukan intensiti yang rendah, yang relax-relax je, biasa-biasa je. So untuk menurunkan kadar nadi pada tahap yang normal dan menurunkan suhu badan. So kita boleh tak adalah kita tercungap-cungap, kita boleh berjalan macam biasa kan, macam seperti sebelum latihan. So bila kita lakukan aktiviti ini, kita dapat mengelakkan kelesuan otot. So pentinglah untuk melakukan aktiviti menyejukkan badan. So kena bezakan antara aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan. Seterusnya kita pergi pada tajuk dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Keadaan bila badan kita ini terlampau kekurangan air. Kekurangan air dan disebabkan daripada kita melakukan aktiviti latihan tadi. So dehidrasi ini keadaan bila darah kita semakin pekat. So jantung tugas dia untuk pam darah. So darah tadi
bila dah semakin pekat, so jantung kena kerja lebih kuat. Okey, untuk bawa darah yang beroksigen yang dah pekat tadi tu ke setiap anggota badan kita. So dia pump darah kan. So bila pekat, dia akan kerja lebih kuat, jantung dia kerja lebih kuat, dan akan mengakibatkan kadar nadi kita semakin meningkat, dan suhu badan juga akan lebih panas, akan meningkat lah. So bila keadaan macam ni berlaku, apa kesan-kesannya? Yang pertama adalah keletihan, penat. Badan kita rasa penat, nafas kita pun tak cukup kan, lesu, otot kita mulalah rasa nak cramp, rasa nak cedera kan. Dan yang terakhir sekali, prestasi kita akan menurun. So waktu ini awak akan rasakan, akan rasa badan kita terlampau tak bermain. Disebabkan dehidrasi, maksudnya kekurangan air, kurangnya aktiviti memanaskan badan. So kena lakukan semua itu, top up air, minum air banyak-banyak. Dan sebelum kita lakukan aktiviti tadi, kena memanaskan badan, dan akhirkan nanti dengan menyejukkan badan. Cikgu harap dapat membantu sikit sebanyak video cikgu ni. Cikgu sediakan nota dan latihan juga untuk kamu buat. Selamat belajar, semoga berjumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih.